Okay, Assalamualaikum. Untuk chapter 11, portfolio selection, antara soalan bentuk calculation yang boleh keluar lah macam ni. Okay, so saya ambil daripada, okay, this one adalah Jun, okay, one moment, Jun 2019. Jun 2019. Okay, kalau you buka buku teks pun masih lagi berkisar pasal trainer index. Okay, so Jun 2019 untuk this one, FIM 552. Dan question dia adalah macam ni. Questions Jun 2019, question 3B 3B. Okay, one moment. Okay, ini adalah soalan Jun 2019. Okay, 3B. Kalau if you nak carilah in the EQPS UiTM for the past year's question, right? FIM 552 code 552. Okay, so untuk chapter 11 ni, soalan dia memang boleh keluar macam ni, dan soalan dia nampak je pendek, tetapi bila bercerita tentang optimum portfolio that you have to calculate, jawapan dia berjela-jela sikit lah. Kaedah dia saya follow yang buku teks, so dia agak panjang. Okay, and then you kena state kenapa you decide like that lah. So kita nak cari paling optimum untuk portfolio dia, right? So untuk this one, pertama sekali saya dah sediakan jawapan dekat you punya group WhatsApp. However, saya dalam ni saya nak tunjuk lah apa yang boleh dikira untuk this one. Okay, saya nak tunjuk. Okay, jawapan tu memang agak panjang lah, bersambung-sambung sebab tak muat nak tulis untuk satu kolom. Okay, so given cuma soalan dia macam ada benda dia tertinggal. Soalan ni ada ralat sikit. Okay, benda yang dia tertinggal adalah risk free rate. Okay, risk free rate atau RF ataupun RFR sama je. Dia tak bagi kan, dalam ni sepatutnya 3%, dan satu lagi dia patut bagi adalah market variance. Okay, market variance. Okay, which is 14%. Okay, market variance of 14%. Right. So ini adalah dia punya informations lah yang missing di sini. Okay, dia tak bagi. Bila saya tengok soalan dia tu baru nampak, the scheme answer tu baru nampak ada risk free rate, ada market variance. Okay, so with given information, okay, pertama sekali step 1 adalah kalau saya saya buat kat bawah tu kan, right, jawapan dia ni. Step 1 adalah begini. Saya tunjuk di sini senang. Pertama sekali, you guna trainer measures, trainer index, cari T value. Okay, pertama sekali kita guna trainer measures, cari T value. Okay, ini sebenarnya you boleh nak tulis dalam bentuk bukan jadual pun boleh, sebab kita nak cari T value dulu. Nak cari ranking dulu. Okay, tujuannya untuk nak cari ranking antara keempat-empat stok tu yang mana ranking paling atas lah. Jadi kita guna T value, measures by using the T trainer index lah. So formula trainer index adalah RI tolak RF bahagi dengan beta. Jadi untuk keempat-empat ni you start cari. Okay, so saya senaraikan di sini beta and then dia punya residual variance, right? Ini saya copy daripada soalan je lah, yang satu kolom 1, 2, 3, 4 ni copy daripada soalan tadi. Ini baru jawapan TI. Okay, so cari satu-satu untuk protota, colaba, radius dan selection. Okay, cari satu persatu lah. Nilai T value untuk protota bila you ambil, okay, RI adalah return dia yang di sini 24. Tolak dengan 3. 3 adalah dari mana? Risk free rate.
yang diberi tadi. Risk free rate 3 bahagi dengan divide by 1.6 ataupun 1.6 beta dia. Okay, dan bila you calculate keluarlah 13.125. Okay, right. Nombor 2, call laba guna cara yang sama. RI dia, return dia adalah 12. Okay, tolak dengan 3. Okay, 12 tolak dengan 3. 3 adalah risk free rate. And then bahagi dengan 0.5 beta dia. Okay, so sebab tu yang sini dia jadi macam ni kan. So you dapat 18. Okay, the answer is 18. Untuk radius pun sama. Return dia 26. Okay, tolak 3 risk free rate. And then bahagi dengan 1.8 beta dia. And then you dapat 12.778. Untuk select shell pun ulang yang sama. Ambil return dia 14. Tolak 3 risk free rate. And then bahagi beta dia 1.0. So you dapat 11. Dari ketiga-tiga keempat-empat stok tu, you pilih angka yang paling tinggi nilai T value dia. So yang paling tinggi adalah this one, 18 kan. So bila you nampak dah call laba paling tinggi, makna call laba duduk dekat ranking nombor 1. Okay, dan seterusnya. Yang rendah sikit nombor 2, you rank up dia. Iaitu yang protota nombor 2. Yang rendah sikit lagi radius. And then yang last adalah yang paling sikit select shell, iaitu ranking yang keempat. Okay, boleh faham setakat tu? So cari ranking dulu. So kalau awak tak kira T value, tak jumpa cari ranking dia. So calculate the T value trainer index dulu. Okay. Dan next, kita letak dia dalam 9 kolom. Overall ada 9 kolom. Kolom 1 tu ranking stock. Okay, dan bersambunglah kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi tak muat kat sini. So, I'm going to continue lah. Dia sebenarnya dia kena sama kan. Tapi memang confirm tak muat lah. Sebab banyak you nak kena kira kan. So, saya tunjuk kat sini. So, step 2 adalah create 9 kolom. Okay, step 2 is you have to create 9 columns berbeza mengikut tahap dia satu per satu untuk cari optimum portfolio. Bukan senang nak cari optimum portfolio. Okay, so saya letak macam ni. Kolom 1 okay, adalah adalah nama stok. Mengikut ranking mesti mengikut ranking. So dia tak jadi macam soalan dah. Soalan tadi yang ke atas adalah protota. Kemudian call laba, radius kan. So tak dah. Yang ni kita kena buat ranking tadi kan. So you letak nombor 1 adalah call laba. Tadi kan. Ini. Nombor 1 adalah call laba ranking dia. Okay. Mengikut turutan begitu. So nombor 1 call laba, nombor 2 ranking dia protota, nombor 3 radius dan nombor 4 select shell. Okay. Itu kolom 1. Sorry. Itu untuk kolom 1. Okay, untuk kolom 2, ambil nilai T tadilah. Saya isikan balik je. Sebab tadi kita dah kira. Kalau kita nak buat kolom 2 direct, kita tak tahu pula susunan ranking tu mana satu kan. Jadi saya ambil, saya kira asing kat sini. Right, saya kira asing kat sini. Jadi dalam kolom 2 tu nilai T value awak salin je lah. Salin je apa yang you dah kira tadi. Saya tunjuk jalan kira untuk you faham. Kalau you nak ambil terus angka ni pun boleh 18 kan. Ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi saya tunjuk juga mana dapat tu. Kalau you tengok yang page 1 tadi dah tahu dah mana datangnya kan yang ini. Okay, so sebab tak muat. And then satu lagi ni kita nak kira dulu, nak cari ranking. So tak boleh lah nak masukkan terus. Sebab ranking berbeza dah. Call laba 1, nombor 2 protota dan 3 radius, nombor 4 select shell. So itu kolom 2. Letak balik nilai T value yang awak kira tadi. Kolom 3 adalah, formula dia adalah return tolak risk free rate darab beta. This one Okay, return tolak risk free rate darab beta
Okay, bahagikan dengan market variance. Market variance market VAR tu market variance. So market variance tu tadi diberi, given. Sebab soalan tak bagi sebenarnya, tapi dia teralat sikit kot. So bila tengok scheme answer, nampaklah dia punya given market variance is 14%. 14%. 14%. Okay. So menggunakan kaedah sama, sekejap saya undo sikit. Okay. So untuk kolom ketiga, risk free rate, return tolak risk free rate, darab beta dia, and then bahagi dengan market variance. So return ni awak kena tengok balik lah. Return dalam soalan tadi, return dia berapa? Iaitu 12. Tolak 3 risk free rate. Okay, yang ni kan untuk protota. And then, untuk Colaba, hati-hati masa kira kat sini. Masa kira kat sini, you dah kena be extra careful. Sebab dia bukan protota, dia Colaba kat atas ni. So, awak tengok yang information on Colaba lah. Kan, dalam soalan ni, tengok yang Colaba punya. Jangan tengok yang, jangan tengok yang protota, nanti salah. So, make sure you check dan you tengok dekat point ataupun stok yang betul sebab ranking dah berubah kan. So Colaba ke atas. Okay. So darab beta dia adalah 0.5 bahagi dengan 14 market variance yang diberi tadi. So you dapatlah 0.3214. Untuk protota, ulang kaedah sama, cuma guna information yang protota lah. So, protota return dia 24 tolak 3 darab 1.6 beta dia bahagi dengan market variance dia 28. Okay. So, you dapat 1.200. Okay. Mana dapat market variance ni dalam soalan tadi ni residual variance ni. Residual variance or market variance sama je lah. Okay. 28, 14, 32, 18 ni. So, you kena tengok hati-hatilah untuk stok mana. Okay. Okay. So, habiskanlah untuk kolom 3 ni. Untuk radius, you akan dapat 1.2938. Okay. Untuk radius. Untuk selection 0.611. Okay. So, dah dapat dah. Kolom keempat, ambil nilai beta kuasa 2 bahagi dengan residual variance masing-masing. Ataupun market variance tadi. Okay. So, ambil beta masing-masing bahagi dengan residual variance masing-masing. So, kalau Colaba. You refer beta untuk Colaba. Jangan lupa kuasakan 2. Power of 2. 0.5 power of 2. Kan untuk Colaba. Okay. 0.5 power of 2 divide by 14 residual variance dia lah. And then awak dapat 0.179. Okay. Untuk protota 1.6 beta dia power of 2 divide by residual variance dia 28 diberi dalam soalan tadi. And you dapat 0.0914. Yang ni pun sama, selesaikan sampai habis. So, you dapatlah. Dan untuk kolom next 5, okay, kolom yang kelima, okay, apa yang you kena buat adalah jumlahkan kolom 3. Saya buat lambang warna yellow juga supaya faham. Okay, jumlahkan yang kolom ketiga iaitu macam kumulatif macam tu. Okay. So, start dengan 1. Colaba dia akan start dengan 0.3214 lah. 0.3214 ambil yang ni. Ambil yang ini Dan untuk protota turun ke bawah you kena tambah dengan 1.200. Okay. Maknanya 0.3214 you kena tambah dengan 1.200. Okay. Mana? Dah ambil dari sini. So, kumulatifkan dia. Nilai yang ni you dapat 1.5214.
Okey, 1.5214 tambah pula yang ni. Turunkan ke bawah, tambah yang ni. 1.2938 dapatlah 2.8152. 2.8152 tambah pula yang bawah dia 0.611. So last you akan dapat 3.4262. Okey. Macam itulah untuk kolom yang kelima. Okey. Kolom keenam, okey. Banyak kerja kan. Okay. Kolom kelima maknanya you kena tambahkan, totalkan jumlah kolom keempat ni. Kumulatifkan dia. Okay. Itu kolom kelima. Kolom keenam, dia usik kolom keempat. Okay. Buat yang sama. Saya color hijau lah. Okay. Buat yang sama. Right. Buat yang sama. Kolom keenam, kita usik yang kolom yang keempat. So, yang pertama adalah 0.0179. Ambil dari sini. Okay. Tambah. Okay. Turun ke bawah. You tambah dengan. Yang ni kena tambah dengan 0.0914. Okay. Sebab itulah keluar 0.1093. Dia tambah yang ni. Dia tambah yang ni. Right. Okay. Dan macam tadilah you kumulatifkan dia. And then 0.1093 tambah yang ni pula. Okay. 0.1013 dapatlah 0.2106. Okay. 0.2106 ni tambah yang bawah ni pula. 0.0556. Kumulatifkan dia lah. So last you akan dapat 0.2662. Okay. Itu untuk kolom ke-6. Banyak kerja dia. Okay. Kolom yang seterusnya adalah kolom yang ke-7. Sebab tak muat. Dia sebenarnya patut sambung sebelah tu. Tapi dah tak muat dah ni. So saya sambung bawah. Okay. Kolom 7. Ini saya saja tulis balik lah. Colaba, protota, radius, selection. Takut tertukar. Okay. Kolom ke-7 adalah market variance darab dengan kolom 5. Bahagi dengan 1 tambah market variance darab kolom 6. Banyak kerja sikit kolom 7 ni. Market variance, okay, iaitu 14. Okay, kalau untuk yang Colaba, 14. Darab dengan kolom 5. Kolom 5, you kena refer balik Colaba punya kolom 5. Kan, kolom 5 yang ni. Ni, okay. 0.3214. Okay, 0.3214. Okay, and then untuk darabkan dengan kolom 5 tadilah. Market variance dia darab kolom 5, 0.3214. Bahagi dengan 1 tambah. 1 tambah memang formula dia kekal. 1 tambah 14 darab. Iaitu market variance atau residual variance dia tadi darab 0.0179. Mana dapat ni? You ambil dari kolom 6. Sebab itulah tujuan buat kolom 5 dan 6 tadi. Kan you ambil dari kolom 6, Colaba 0.0179 ini. Ni kan. Ni. Okay, 0.0179 ini. Okay. So, kiralah. Kira dan you akan dapat 3.598. Ulang yang sama untuk protota 14 residual value, market variance dia. Right. Mana datangnya ni diberi market variance tadi. Market variance diberi 14 kekal. Bukan residual variance. Sorry. Okay, market variance diberi. Okay, 14%. Okay, sorry. 14%. Residual variance untuk kira kolom 4 tu. Dia tak sama. Residual variance dia untuk kira kolom keempat tu. Awak ambil dari soalan. Dia dah bagi ni. Bukan. Dia tak sama dengan market variance. Okay, yang ni residual variance. Right. Jadi untuk kolom 7 ni kita pakai market variance. So dia nilai 14 tu kekal lah diberi dalam soalan. So 14 darab 1.5214. Awak buka kolom 5 protota.
Okey. Dan bahagi dengan 1, ambil daripada situlah 1.5214. Bahagi dengan 1 tambah 14 darab 0.1093 ni. Ambil dari kolom ke-6 protota. Kan, kolom ke-6 protota tadi kan. Kalau you tengok 0.1093. Okey. Dan kiralah sampai habis. Untuk radius dan untuk selection. Okay, once you done, bila dah siap, semua tu you kira. Cuma hati-hatilah nak tengok. Kolom yang atas ni kolom 5. Atas ni kolom 5. Yang bawah ni kolom 6. Hati-hati part tu lah. Hati-hati untuk yang tu. Supaya takut nanti tersalah ambil. Hati-hati for that one lah. Right. And kira semua. Dan antara keempat-empat tu awak pilih nilai kolom 7 yang paling tinggi. Kan. So yang paling tinggi saya dah highlight warna kuning tu 10.1481 untuk selection. Dan inilah kita jadikan nilai C sebagai cut off untuk dibawa kepada kolom 8. So pilih yang paling tinggi. So kita jadikan dia sebagai nilai cut off. So untuk kolom 8, okay, formula dia adalah kolom 4 bahagi beta darab dengan kolom 2 tolak C. C tu apa? Yang tadi. 10.1481. You pilih antara keempat-empat tu mana nilai paling tinggi, jadikan dia C atau cut off di dalam kolom ke-7 ini. Dan bawa benda tu pergi pada kolom 8 ni. Kan? So, kolom ke-4 bahagi beta. Untuk kolaba, kan? You refer balik kolom ke-4 kolaba. Kolom ke-4 kolaba, bila kita kira beta kuasa 2 bahagi residual varian dia, you dapat 0.179 kan? Right? So, 0 kat sini, 0.179 bahagi dengan 0.5 beta dia, darab dengan kolom ke-6. Kolom kedua. Kolom kedua, 18. Kolom kedua yang kita kira mula-mula sekali. Ni nilai T value. Nilai T value dia 18. Kalau untuk kolaba, untuk protota 13.125 macam tu lah. Okay. Dan you darab dengan 18 kolom kedua tolak C. C tu yang cut off tadi. Yang ni, yang kita ambil dari sini C. Okay, cut off tadi. Right. So, bila you kira, okay, saya tukar warna lah biru. Okay, bila kira dia dapat 0.2811 untuk kolaba. Okay, dalam kolom ke-8. Dan ulang kaedah yang sama. Untuk protota, tengok kolom ke-4 dia, iaitu 0.914 bahagi 1.6 beta dia, darab dengan kolom kedua dia 13.125 tolak 10.1481. So, keluarlah 0.1700. Ulang kaedah yang sama sampai habis. Okey. Dan untuk kolom ke-8, jangan lupa campurkan semua. Hasil yang awak dapat. Campurkan. Okey. 0.2811 tambah 0.1700 tambah 0.148 tambah 0.474. Dan sumkan dia. Total ataupun sumkan dia equal to 0.6466. Okay, untuk kolom ke-8. Kolom ke-8 tadi. Jadi, bila last kali untuk kolom ke-9, formula dia kita ambil nilai yang ada pada kolom ke-8 untuk setiap stok. Okay. Untuk setiap stok tu, you ambil nilai yang ada pada kolom ke-8 untuk setiap stok. Okay. Bahagi dengan total kolom ke-8 tadi, iaitu 0.6466 tadilah. Okay. So, tengok baliklah. So, maknanya yang ni, okay, yang ni, kan, 0.2811 awak ambil dari sini. Kan. 0.2811 bagi 0.6466.
tukar pada percentage, darab 100%, awak akan dapat 43.47. Okay, memang awak akan dapat lebih kurang 0.4347 macam tu kan. So, tukar dalam bentuk percentage terus. So, dapat 43.47. Okay, untuk protota dapat 26.29. Okay, untuk radius 22.90, untuk selection 7.33. So totalkan dia, nak double check betul ke tak calculation kita. You totalkan, bila saya total saya dapat 99.99, maknanya almost 100%. Kira betul lah kan you punya calculation ni. Dia in the end dia kena cukup 100% lah antara keempat-empat portfolio tadi. Jadi stok yang paling optimum adalah, kalau you nak invest, paling optimum adalah Colaba kita kena invest sebanyak yang ni lah. Okay. 43.47. Untuk Protota lebih kurang 26.29. Untuk Radius 22.9. Dan untuk Selection hanya 7.33 sahaja. So inilah pilihan yang paling optimum. Panjang cerita dia kan. Nak cari yang tu je sebenarnya. Right? So kalau keluar macam ni lah cara jawab untuk portfolio selection. Sebab tu saya ajar chapter 12 dulu. Sebab 12 tu dia cerita pasal Jensen, trainer dan juga Sharp Index kan. Sebab yang ni kita kena pakai trainer index untuk you calculate pada permulaan tadi ni untuk you calculate. Okay. So saya ulang. Step 1 adalah kita guna trainer measures, cari T value. Kemudian you rankingkan dia. Kemudian kita rankingkan dia lah. Okay, kemudian kita rankingkan dia. Paling tinggi diikuti dengan yang rendah. Macam tu lah. Ambil yang paling tinggi dan next. Macam turun tangga macam tu lah. Kan? So, bila ranking, Colaba nombor 1. Okay, nombor 2 jatuh pada Protota, nombor 3 jatuh pada Radius, nombor 4 jatuh dekat Selection. Jadi, step 2 adalah bina 9 kolom berbeza mengikut tahap satu persatu. Kolom pertama saya namakan sahaja ataupun saya rankingkan semula mengikut ranking yang kita dah decide tadi. So, 1 Colaba, nombor 2 Protota, nombor 3 Radius, nombor 4 Selection. Jadi tak boleh dah nak ikut jadual macam soalan lah. Kita dah rankkan dia. Dan kolom 2 salin je balik apa yang you dah kira T value, nilai T value tadi mengikut stok masing-masing. Kenapa tak buat awal-awal macam ni? Sebab tadi kita tak ranking lagi. Kan? So nombor 2 kolom kedua ni kita nak rankingkan dulu. Jadi kolom kedua kita salin balik nilai T value tadi. Right? Kolom ketiga adalah formula dia RI, return tolak risk free rate darab beta bahagi dengan market variance. Bukan market variance, residual variance. Tolong ubah kat sini. Residual, nanti awak pening. Okay, residual variance. Sebab residual variance dia tak sama. Kan? So, bagi 14, 28, 32, 18 ni. You kena tengok dalam soalan lah. Okay. Dan selesai yang ni, kolom keempat adalah beta power of 2 bahagi dengan residual variance masing-masing. Okay. Kolom kelima, jumlahkan kolom 3. Kolom kelima, kita jumlahkan kolom 3 tadilah. Satu-satu you jumlahkan. Okay. Yang atas tu ambil 0.3214 lah. Yang atas sekali sebab dia tak jumlahkan lagi kan. Ambil nilai tu. And then tambah. Kolom ke-6, jumlahkan yang kolom ke-4. Macam tu. Kaedah dia sama je. Right? Dan sambung ke kolom 7, 8 dan 9 tadi. Okay. Panjang sikit ceritanya untuk you siapkan lah. Okay. So, itu saja cover all the chapters untuk chapter 11. Calculationnya. Right. For portfolio selection. Yang kita nak pilih yang paling optimum. So, good luck.